Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang info kehidupan Pak Nasir. Okay. Pak Nasir atau nama penuhnya Muhammad Nasir. Beliau lahir pada 17 Julai 1908 di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta pada umur 84 tahun. Beliau juga ialah Perdana Menteri kelima di Indonesia. Beliau juga sekaligus pengasas pemimpin politik Masyumi. Dan beliau juga ialah salah seorang tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Pak Nasir ialah seorang yang bercakap penuh sopan santun, rendah diri dan bersuara lembut walaupun terhadap lawan-lawan politiknya. Ia juga sangat bersahaja dan kadang-kadang gemar bercadar dengan sesiapa sahaja yang menjadi teman bicaranya. Pak Nasir bekerja sebagai pegawai pemerintah di Alahan Panjang, sedangkan datuknya seorang ulama. Pak Nasir merupakan pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelaran Datuk Sinaro Panjang. Ketika kecil, Pak Nasir belajar di HIS Solok serta Sekolah Agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923 hingga tahun 1927, Pak Nasir mendapat beasiswa untuk sekolah di Mulu dan kemudian melanjutkan pelajaran ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Di Bandung, Pak Nasir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawinegara, Muhammad Roem dan Sultan Syahrir. Pada tahun 1932, Pak Nasir berguru pada Ahmad Hassan yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persis. Dengan keunggulan spiritualnya, beliau banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan dan pendidikan. Pak Nasir banyak berjasa untuk memperkembangkan dakwah Islam dan termasuk di antara sedikit tokoh Indonesia dengan reputasi antarabangsa. Dia pernah menjawat jawatan Presiden Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, Ketua Dewan Masjid Sedunia dan ahli lembaga eksklusif Rabitat Alam Islami yang berpusat di Mekah. Sebagai mubalik, Pak Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang menghantar mubalik ke seluruh Indonesia. Pak Nasir sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia setelah pembubaran RIS, namun penentangan Pak Nasir terhadap sikap Presiden dalam Irian Barat dan maraknya pemberontakan pemisah mengganggu kestabilan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Bung Karno selaku Presiden dan Ketua PNI meminta para menteri dan ahli parlimen dari PNI untuk tidak menyokong pemerintahan terutama Perdana Menteri Nasir dan Warpes Muhammad Hatta. Tak lama selepas itu, Kabinet Nasir menghadapi aneka goyangan dari Parti Nasional Indonesia dari parlimen. Menurut Hatta, Soekarno mendesak Manai Sopian dan teman-temannya menjatuhkan Kabinet Nasir. 2 kali ahli Parti Nasional Indonesia di parlimen memboikot sehingga tidak memenuhi quorum. Hari itu juga Pak Nasir mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Pak Nasir ialah seorang yang berasal dari Indonesia. Okey, itu sahaja daripada saya. Dan seterusnya kita akan mengetahui apakah dakwah-dakwah yang telah disampaikan dan disebarkan oleh Pak Nasir. Seterusnya, sumbangan Pak Nasir. Sumbangan kepada 2 bidang yang berkaitan iaitu politik dan dakwah. Dari segi politik,
menyokong kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan pembentukan sebuah negara kesatuan Indonesia, mengetuai parti politik Islam yang terbesar, pernah dilantik sebagai Perdana Menteri pertama dari sebuah parti politik Islam, menyumbang fikiran dan bimbingannya selepas bersara dari politik kepada organisasi dan pertubuhan politik Islam. Beliau juga pernah dilantik menjadi ahli Dewan Rakyat Voksrat Kabupaten Bandung antara tahun 1940 sehingga tahun 1942. Beliau dilantik sebagai Menteri Kerajaan Indonesia dari tahun 1946 sehingga 1949. Memperkenalkan rang Undang-Undang Republik Persekutuan Indonesia. Pada tarikh 5 September 1950, beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri Indonesia kelima mewakili Parti Masyumi. Pada tahun 1956, beliau mengetuai persidangan Muktamar Al-Alam Al-Islami di Damsyik. Selain daripada itu, sumbangan beliau yang seterusnya ialah dakwah. Aktif mendidik masyarakat atas keprihatinan tentang pendidikan Islam bagi umat Islam, mengasas dan mengetuai Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Beliau juga menerbitkan majalah Pembela Islam dan Al-Lisan, menerbitkan 2 artikel dalam bahasa Belanda iaitu Al-Quran and Evangeli dan Muhammad as Prophet. Antara tahun 1936 sehingga 1941, Pak Nasir kerap menulis dalam Panji Islam, Pedoman Masyarakat dan Al-Manar di bawah nama samaran Mujlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Rafiq bin Nazatul Asri. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai meneladani dakwah Pak Nasir. Pertama, nama benar Pak Nasir ialah Muhammad Nasir. Pak Nasir diingati kerana sumbangannya kepada 2 bidang yang saling berkaitan iaitu bidang dakwah dan politik. Bidang Pak Nasir. Yang pertama, dakwah. Dalam bidang dakwah, beliau aktif mendidik masyarakat atas keprihatinan tentang pendidikan Islam bagi umat Islam. Beliau mengasas dan mengetuai Dewan Dakwah Islamiah Indonesia atau singkatannya DDII, Majlis Dakwah Islam Indonesia, iaitu sebuah pusat aktiviti Islam yang berpengaruh di Indonesia. Kedua, politik. Dalam politik, beliau menyokong kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan pembentukan sebuah negara kesatuan Indonesia. Beliau juga mengetuai parti politik Islam yang terbesar dan pernah dilantik sebagai Perdana Menteri pertama dari sebuah parti politik Islam yang dipilih secara demokrasi selepas Perang Dunia Kedua. Beliau terus menyumbang fikiran dan bimbingannya selepas bersara dari politik kepada organisasi dan pertubuhan politik Islam. Dakwah. Kisah dakwah Pak Nasir. Pak Nasir banyak terdedah dengan idea-idea reformis para ulama Indonesia seperti Ahmad Sukarti, Ahmad Hassan dan Haji Agus Salim yang dikenali sebagai bapa intelektual Muslim Indonesia. Ahmad Hassan banyak mengajar Pak Nasir tentang pola hidup Islam progresif. Beliau bergiat dalam Persatuan Islam Persis yang diasaskan Haji Zamzam dan KHM Yunus. Menerusi pengajian-pengajian Persis yang disampaikan Ahmad Hassan, Pak Nasir berusaha memperdalam ilmu agamanya. Pak Nasir yang menyertai Persis sebagai anggota muda Persis tahun 1931 menjalin hubungan erat dengan Ahmad Hassan hingga berjaya menerbitkan majalah Pembela Islam dan Al-Lisan. Bahkan dengan inisiatif Nasir, Persis kemudian mendirikan berbagai lembaga pendidikan, antara lain Pendidikan Islam, Pendis, dan dilantik sebagai pengarahnya dari tahun 1932 sehingga 1942 serta Pesantren Persatuan Islam pada 4 Mac 1936. Seterusnya, pada tahun akhir sekolah tinggi sekitar 1929, beliau banyak menerbitkan tulisannya. Esei pertamanya diterbitkan dalam sebuah akhbar harian Belanda, Eid, bermaksud Algemeen Indische Dagblad.
Beliau mengkritik dan menolak khutbah yang disampaikan oleh seorang paderi Kristen Belanda bernama Hans Christoffel. Beliau menerbitkan 2 artikel dalam bahasa Belanda iaitu Al-Quran dan Evangelis maksudnya, dan Muhammad as Prophet yang bermaksud Muhammad sebagai Nabi. Di samping itu, antara tahun 1936 sehingga 1941, Nasir kerap menulis dalam Panci Islam, Pedoman Masyarakat dan Al-Mana di bawah nama samaran E. Mujlis. Seterusnya, dalam dunia politik, beliau dipilih sebagai Ketua Cawangan Bandung untuk Partai Islam Indonesia PII dalam tahun 1940. Seterusnya, beliau terpilih pula sebagai Ahli Dewan Rakyat Volkrat Kabupaten Bandung antara tahun 1940 sehingga 1942. Seterusnya, beliau menyertai parti politik Islam terbesar di Indonesia iaitu Majlis Syura Muslimin atau singkatannya Masjumi pada tahun 1943 sehingga 1990 pada tahun 1945. Apabila mendapat kemenangan dalam pilihan raya pada tahun 1946, beliau dilantik sebagai Menteri Kerajaan Indonesia dari tahun 1946 sehingga 1949. Beliau juga dilantik sebagai Menteri Kerajaan Indonesia di bawah pentadbiran Kabinet Shah Jaril I 1945 sehingga 1946 dan terus memegang jawatan tersebut sehingga Kabinet Muhammad Hatta pada tahun 1948 sehingga 1949. Kegiatan Pak Nasir dalam politik begitu baik lebih-lebih lagi dengan idea untuk memperkenalkan rang Undang-Undang Republik Persekutuan Indonesia atau lebih dikenali sebagai Mosi Integral Nasir untuk mewujudkan sebuah negara kesatuan di Indonesia. Tepat pada 17 Ogos 1950, rang undang-undang itu diluluskan yang melahirkan sebuah negara kesatuan Indonesia. Pada 5 September tahun yang sama, beliau dipilih sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima mewakili Parti Masjumi. Bagaimanapun, jawatan Perdana Menteri tidak lama dipegang Pak Nasir apabila Kabinet Nasir dibubarkan pada 26 April 1951. Seterusnya, berkaitan dengan politik juga, dalam tahun 1960, Pak Nasir bersama dengan pemimpin pembangkang yang lain mengambil keputusan untuk melancarkan gerakan gerila di dalam hutan Sumatera untuk menentang kerajaan pusat yang mereka anggap sebagai diktator dan pro-komunis. Beliau diserahkan kepada kerajaan pusat dan dihukum penjara oleh rejim Presiden Sukarno selama 3 tahun di penjara Malang. Beliau bagaimanapun hanya dibebaskan pada 1966 apabila Major Jeneral Suharto mengambil alih kuasa dari Presiden Sukarno. Okey, kehidupan selepas beliau telah dihukum. Beliau telah pun dihukum sebelum ini. Maka selepas beliau dilepaskan, Pak Nasir bergiat dalam bidang dakwah dengan mencebur diri dalam pertubuhan Islam setempat dan antarabangsa termasuk Majlis Taksisi Rabita Alam Islami dan Majlis Al-Alami Lil Masjid berpusat di Mekah pada tahun 1972. Ahli pengasas Pusat Pengajian Islam Oxford atau nama penuhnya OSIS, Oxford Centre for Islamic Studies di Oxford, England pada tahun 1987 dan Kongres Dunia Islam Mu'tamar Al-Alam Al-Islami atau World Muslim Congress di Karachi, Pakistan. Beliau pernah menjawat jawatan naib presiden dalam Kongres Islam Antarabangsa. Pada tahun 1967, beliau menubuhkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau singkatannya DDII, Majlis Indonesia Perkembangan Islam, dan terus mengetuai sehingga 1993. Karya ini pada bahagian sumbangan akan
dibincangkan oleh saudari Nur Azza Shazira. Akhir sekali, pada era 1970-an, Pan-Nasir terpaksa berdepan dengan arus baharu di kalangan belia Islam, iaitu pergerakan yang dikenali sebagai Gerakan Pembaharuan. Gerakan ini merujuk kepada pemodenan dalam Islam yang dikotai oleh Nur Khalis Madjid atau Cak Nur pada tahun 1939 hingga 2005. Menurut Cak Nur, Islam perlu berkembang di atas konsep toleransi, demokrasi dan pluralisme. Cak Nur juga terkenal dengan slogan Islam Yes, Islamic Parties No. Gerakan Cak Nur terus berkembang sehingga beliau berjaya menubuhkan Yayasan Paramadina dan Universiti Paramadina di Indonesia. Selain itu, aliran pembaharuan ini tersebar luas di Indonesia sehingga sekarang dengan terbentuknya Jaringan Islam Liberal iaitu JIN. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih kepada para pembahas iaitu Armin Harfiq, Azza Shazira dan saya sendiri Nusya Nabila. Kami berharap agar rakan-rakan dapat memperoleh info daripada video ini. Kami juga berharap agar para sahabat sekalian dapat mengetahui siapakah Pak Nasir dan apakah sumbangan dan dakwah-dakwah yang telah beliau lakukan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan.